MVC pattern ni dia tidak sepatutnya ataupun tidak semestinya duduk dalam object oriented punya pattern. Tetapi kebanyakan kalau kita buat satu framework MVC, model view controller, maka selalunya kita akan pakai object oriented. Even saya pun kalau saya develop satu MVC pattern punya framework, saya akan menggunakan teknik object oriented lah. Kita akan pakai orientasi objek. Okay, jom kita tengok apa itu MVC. So MVC bermaksud model view controller. Okay, ini adalah development pattern ataupun programming pattern lah untuk kita buat satu projek. Apakah pattern development yang kita gunakan? Dan MVC ni bukan sekadar dia sahaja, dia ada banyak lagi lah. Selalunya MVC ni yang bagi saya, pendapat saya, relevan untuk web. Tetapi kalau untuk apps, contoh macam Android app ke, iOS app ke, tak kisahlah Cordova app ke, React Native ke, diorang saya rasa macam dah tak relevan lah MVC ni. Sebab kita mungkin ada pakai pattern yang lain macam MVVM, model view model, itu pun boleh. Dan ada beberapa lagi jenis lain development patterns daripada MVC ni. Dan yang popular adalah MVC dan juga MVVM. Okay. Dan MVC ni dia hanya sekadar konsep, dia tak adalah wajib pakai, tak semestinya wajib. Okay, janganlah ingat oh ni kena pakai MVC, tak semestinya. Okay, apakah maksud di sebalik MVC ni sebenarnya? Okay, contoh kita ada satu contoh kita satu projek yang kita nak development. Dan development tu kita tak ada banyak kod. So maka kita akan pecahkan yang mana kod bahagian model, view dan juga controller. Kedudukan dia macam ni. Let's say ini adalah model. Kemudian sini ada view dan di sini ada controller. Okay, view ni adalah apa yang kita nampak. Contoh dekat dalam satu website, let's say website Draw.io ni lah, akan ada title lah semua. Okay, ini adalah view dia. Ini view dia. Contoh kalau saya klik, saya letak something, maka inilah controller dia. Dia akan letak register dalam dia punya controller ataupun dia punya auto save ni. Kalau saya klik sini, dia save kan. Bila save, itulah dia hantar bagi controller. So view ni adalah apa yang berlaku dekat sini. Maksudnya coding untuk view dan controller dan juga model dia diasingkan. Dia ada entity diorang masing-masing ataupun diorang ada folder masing-masing lah. Okay. Dan kemudian controller ni adalah perantara between controller dengan view. Macam cakap contoh kalau kata data list of item dekat sebelah kiri ni dia nak dapatkan, maka dia mesti dapatkan melalui controller. So model akan hantar ke controller dan controller akan hantar ke model. Hantar ke view. Begitu. Dan kedudukan dia ni kalau kita susun mungkinlah nampak bentuk macam ni. Tapi tak semestinya lah. Sebab ada juga developer yang buat view ni boleh akses terus direct kepada model pun boleh juga. Boleh jadi, tak ada masalah. Benda ni tak wajib. Dia tak masuk dalam apa W3 punya standard ke, tak masuk standard. So standard ni adalah standard developer tu sendiri. Okay. Dan kenapa nak kena pakai MVC? Satu, sebab kalau kita pakai MVC, kita punya kod lebih tersusun dan lebih mudah untuk di-maintain. Contohlah kata kita dah buat projek tu dah besar tapi tak ada MVC, maka view kejap dekat sana, view kejap kat sini, lepas tu model kadang bersepah sana, bersepah sini. Andai kata ada security issue yang kita nak update dalam kita punya kod, disebabkan kod kita tak tersusun, maka memang ke laut lah jawabnya. Kita nak update, nak cari file satu-satu, memang sangat masalah lah. Ikut pengalaman saya sendiri, kalau saya bekerja buat development, saya akan pilih MVC lah. Kalau tak ada MVC, sakit kepala jugalah. Sebab kita nak maintain kod susah, kan. So that's why kita menggunakan MVC pattern. Okay, tetapi kedudukan dia sebenar kalau dalam development controller ni besar dan view duduk dalam controller. Nanti kita akan nampak lah. Controller dia macam ni. Okay, kemudian model ni pula dia ada half, separuh dekat dalam controller, separuh dekat luar. Kenapa saya buat bentuk macam ni? Okay, kita akan tengok. Okay, sebab every time user request, saya letak satu orang sini. Every time user buat request, dia akan request kepada controller. Controller ni lah yang
mengawal everything, mengawal the route of the website. Contoh kata let's say kita buka satu website YouTube. Apa yang controller ni buat, every time kita buka je YouTube, youtube.com, controller akan baca ke manakah path yang kita nak pergi. Let's say saya tekan 1, okay. So kita akan pergi /watch. So bila nanti dekat dalam controller akan cari /watch ni kat mana. Ke mana dia nak pergi, ke file mana. Kemudian dia akan cari dia akan cari controller yang related dengan /watch inilah. Kemudian dalam controller tu baru dia assignkan view. Dalam masa yang sama, controller tu juga dia akan proseskan model yang terlibat nak tunjuk ke dalam view kita. Okey, sebab tu modelnya buat separuh-separuh. Dan model ni kenapa saya buat separuh-separuh? Sebab bukan semua model duduk dalam controller. Ada model dia ada entity dia sendiri yang duduk dekat luar dan controller tak pakai pun. Yang pakai hanya model dengan model. Sebab apa? Model itu adalah objek. So bila model tu objek, boleh jadi begini. Ada kelas yang tidak ada structure. Yang tidak ada objek. Dia cuma ada hanya sekadar kelas. Maka kelas yang terkeluar seperti itu akan duduk dekat luar lah. Tapi kelas yang ada objek ni of course duduk dekat dalam ni, dekat belah separuh yang belah dalam model. Sebab yang ada objek ni mestilah nak tunjuk ke depan. Kalau buat kat belakang nak buat apa kan. So begitulah contohnya MVC ni. Okay. Cuma jangan keliru lah. MVC pattern ni dia taklah wajib dalam setiap development, tapi baguslah kalau diamalkan. Dan MVC pattern juga tidaklah terkait 100% dengan object oriented. MVC pattern boleh dilakukan tanpa object oriented. Boleh, tak ada masalah. Saya pun pernah cuba, cuma dia agak sukar sikit lah sebab kita dah biasa dengan object oriented. Bila nak buat procedural dia agak pening sikit. Okay. Dan MVC juga dia ada banyak. Dia mungkin ada MVVM, dia ada MVC, boleh carilah dekat internet. Kalau kita buat mobile apps, MVC ni kurang related lah, kurang relevant lah. Sebab dalam kita buat apps, everything code, contoh macam Java, C#, diorang punya code semuanya dah dalam, boleh dikatakan dalam, dah duduk dalam object oriented. Dia memang 100% object oriented. So maka kita tak perlu susun, diorang dah susunkan. So kita cuma tinggal buat dia punya view model dengan model view dia. Itulah penerangan yang saya boleh bagi untuk bahagian MVC ni. Okay, kita akan tengok dalam video-video seterusnya nanti macam mana kita nak translate everything yang saya tulis dalam Draw.io ni ke dalam programming kita. Okay. So jumpa pada video yang akan datang.